Ni dia ceritanya. Wow. Tak apa Terence, tak apa, sabar. Saya risaukan kucing apa ni. yang awak takut ni sebenarnya? Saya risaukan kucing pula. Takut kucing hilang ke macam mana? Mungkin sebab dia comel. Okey. Ni kita nak cerita pasal kucing dan mungkin juga senario yang menarik sebenarnya menjelang musim perayaan. Terence, saya tak tahu awak ada pengalaman ni ataupun tidak sebab semasa musim perayaan jugalah pemilik-pemilik kucing, ini antara concern kita, perkara yang kita ambil berat. Pemilik kucing Yang merisaukan anda lah. Tengah fikir nak cari mungkin tempat-tempat penjagaan kucing untuk ditinggalkan semasa cuti raya. Okey, yang pasti saya tidak ada pengalaman dengan kucing, tapi dengan haiwan lain ada. Penjagaannya mungkin samalah saya rasa sebab perlukan kasih sayang, perlukan makanan. Dan dia memang ada komuniti kucing yang di laman media sosial sampai beratus-ratus ribu pengikut. Yang kita tengok ni salah satu daripadanya yang tengok tadi tu. Ini bukan Ini sama yang tadi? Ini bukan main-main, ini samalah. Ya Allah, ni tak sampai tahap tak kenal kucing mana ni, bahaya juga ni. Ini sebenarnya ini model tau. Okey. Model iklan tau. Yeah, Model iklan komersial ni sebenarnya. Kita ada juga pemilik kucing, pemiliknya. Ini bukan pemilik seekor kucing, tapi pemilik beberapa ekor kucing. Johan Iskandar, Muhammad Najib bersama-sama kita sekali lagi. Khabar Johan? Khabar baik. Dah berapa ekor kucing, Johan? Johan ada dekat dalam studio saja ada dalam 50 ekor. Semuanya Johan punya? Ya, saya. 50 ekor? 50 ekor? Berapa tingkat? Studio? 3 tingkat. Tapi di studio kita baru setingkat lah. Okey. Studio untuk kucing satu tingkat lah macam tu. 50 ekor di situ dan pelbagai baka, pelbagai keturunan. Dan yang kita tengok tadi namanya ialah Jelly Bean. Jelly Bean. Yes. Jadi Jelly Bean ni lah, betul saya cakap tadi kan, model komersial kan? Yes, dia baru saja dia punya iklan baru keluar, iaitu iklan Malaysia Airlines. Dia jadi ada adik dalam. Berapa follower di Instagram? Dia baru ada dah 16,000. 16,000 tu pun dah 16 kali ganda dari pengikut Terence di laman media sosial. Di Instagram dah cukup mengagumkan. 16,000 pengikut. Kucing Terence. Okey. Siapa yang jaga akaun-akaun Instagram? Saya tertanya juga. Ya, tertanya Johan. Kalau ada 50 ekor, 50 akaun. Tak ada. Kita pun pilih juga yang mana nak jadikan selebriti. Okey. Ini umur berapa sebenarnya Jelly Bean Johan? Okey, Jelly Bean baru 5 bulan. Okey. Dia ialah British short hair. Biasa orang tanya dia breed apa. So dia ialah British short hair, colour golden shaded. British short hair. So biasa orang kat Malaysia ni tahu British short hair ni colour blue je. Blue. Warna kelabu kan. Macam kelabu grey tu Sebenarnya banyak lagi colour yang ada. So ni antara colour yang popular tapi tak popular di Malaysia. British short hair ni montok biasanya macam tu. Sebab bulu, tekstur bulu dia tu yang padat. Selepas ni popular lah sebab dia dah jadi iklan, model iklan. Dia dah popular sekarang. 16,000 pengikut di Instagram. Popular dari Terence kurang-kurangnya. Okey, kita nak cakap pasal penjagaan kucing dan mungkin apa yang perlu kita tahu sebenarnya, terutama kalau kita nak hantar kucing kita ke hotel kucing. Sekarang ni memang servis macam-macam jenis, perkhidmatan macam-macam yang ada. Jadi, bila kita balik kampung, apa sebenarnya yang perlu kita fikirkan ataupun kita senaraikan keperluan untuk kucing kita? Sebelum hantar ke hotel. Okey, sebenarnya bila kita hantar ke hotel ni adalah risiko kepada owner dan kucing itu sendiri sebab owner kena pastikan tempat yang dihantar tu menjaga dari segi kebersihan lah. Itu yang terutamanya dan jaga daripada sebarang penyakit berjangkit dan cara dia mengendalikan tempat hotel itu sendiri. So bila kucing masuk boarding, masuk hotel, automatically memang kucing akan stres. Dia bila tukar persekitaran je dia stres. Lagi satu kat dalam tu ada banyak kucing. So memang dia akan stres. Satu lagi bukan tempat biasa. Satu lagi terlalu banyak bau yang dia tak kenal. And then dia akan efek dia jugalah. Contohnya gugur bulu. And then ada juga kadang orang ambil kucing bawa balik tiba-tiba demam. So ini perkara biasalah sebab dia stres. Okey, boleh stres. Memang tukar persekitaran jadi stres. Jadi kalau kita nak pilih satu-satu pet hotel, nak hantar boarding, kita kena fikirkan satu, antaranya kita nak kena tengok apa dekat
pusat perkhidmatan tu? Okey, sekarang kita dah ada banyak pet hotel dan ada page-page pet hotel tu sendiri macam kat Facebook. So kita boleh tengok sendiri review-review orang yang pernah menggunakan servis diorang. So ada orang dari situ pun kita boleh nampak dia punya kualiti perkhidmatan. So ada juga pet hotel dia tawarkan servis pet hotel tapi dia tak terapkan dari segi pencegahan penyakit, iaitu dia main ambil saja kucing. Contohnya kucing yang tak vaksin, kucing yang berkutu. Padahal itu ialah perkara yang sangat-sangat penting untuk dititik beratkan lah. Okey. Kalau macam kita nak tengok berapa banyak dah kucing ada kat situ ataupun diletakkan berapa banyak dalam satu bilik contohnya, itu pun penting juga. Itu pun penting juga. Contohnya ada yang bilik yang beraircon, ada bilik yang biasa. So tapi kena ada ventilation yang sesuai and then penyusunan yang sesuai lah. Sebab kucing kadang-kadang tak boleh duduk dekat sangat. Kalau dia duduk dekat sangat pun nanti dia boleh bergaduh kan. Kadang-kadang boleh capai kesan lain. Pengalaman Johan sendiri dengan 50 ekor kucing. Macam mana Johan boleh menjaga 50 ekor kucing, beri makanan kepada semua dengan kadar yang tepat, jaga bulu kucing nak cakap perfect tu tak adalah, tapi saya ada pembantu-pembantu saya sendiri. Kita pun ada setupkan satu sistem di dalam studio tu, macam mana waktu diorang keluar ke dalam house studio, macam mana waktu diorang duduk dalam, bila diorang tidur diorang akan masuk ke belakang. So tempat berak semua dah ada sistem dah. So kadang orang pelik kat mana dia berak, sebenarnya ada satu lubang kat belakang tu tempat dia pergi berak. So dia boleh dilatih. Tapi kita tak boleh nak expect dia orang akan guna juga, sebab kadang-kadang memang kucing akan tercicir. So dia macam budak-budak juga. Okey, kalau sebelum kita hantar boarding kita nak kena bawa makanan yang dia biasa boarding. ataupun itu istilah dia. Memang itu istilahnya. Macam hantar anak je. Sabarlah. Okey, kalau macam kalau Johan buat macam dulu, Johan memang prefer owner bawa makanan kucing dia sendiri, sebab kita nak elakkan kalau kita provide makanan, in case kalau lain daripada makanan yang kita provide dengan owner punya, dia akan mengakibatkan cirit birit. Sebab kucing memang tak boleh directly tukar makanan. Penting juga tu. Dan untuk pemilik hotel kucing ni, rasa-rasanya di sekitaran Kuala Lumpur ni dah banyak juga. Dah banyak. Dari segi review saja mungkin tidak mencukupi. Adakah Johan tahu tentang agensi yang berkuasa menjaga hotel-hotel kucing ni, memastikan dia orang betul-betul selamat, ada lesen dan sebagainya? Setakat ni memang tak ada lagi. Setakat ni memang tak ada lagi. So dia bergantung pada owner-owner kucing yang lain lah, sebab dia, bila owner-owner kucing ni dia akan saling memberitahu tempat ni macam mana, tempat ni macam mana. So macam kat Facebook pun kita ada banyak-banyak group. Kalau servis tu terbaik, orang akan share tempat ni terbaik. So sekarang pun orang memang dah tahu betapa pentingnya tempat boarding yang bersih lah dan yang sebab tu mereka perlukan komuniti, sebab tak ada dari segi autoritinya tak ada. Dan ada sebenarnya kejadian sebelum ni tragedi sebenarnya untuk pemilik kucing di mana satu musim perayaan kucing-kucing dihantar ke satu pusat penjagaan diabaikan sehingga ada yang mati di situ sebagainya. Dan ini menjejaskan juga sebenarnya nama perkhidmatan penjagaan kucing. Betul, orang akan hilang trust. Alternatifnya Johan, bagaimana kalau membawa kucing peliharaan anda bersama balik ke kampung? Kenapa tak boleh? Itu bergantung pada owner sendiri, sebab kadang-kadang bila owner balik dia ada hal nak buat, so dia tak ada masa nak tengok kucing dia. Kadang-kadang takut kucing hilang kan, bila dia tak biasa dengan satu tempat. So itu mungkin antara salah satu sebab lah. Kalau macam saya lebih prefer tinggalkan kucing saya sendirilah. Dulu masa kucing saya sikit memang saya tinggalkan dekat rumah, tapi saya sediakan bekalan-bekalan dia lah. Itu pun saya nak tanya juga, sebab ada setengah-setengah yang rasa macam tu, mereka mungkin tak hantar boarding tapi mereka letak di rumah sendiri, sediakan makanan cukup. Tak apa ke macam tu? Maknanya dia kena fikir sendiri nak pergi makan pukul berapa, nak pergi actually sekarang kita ada produk yang boleh dapat kat pet shop, nama dia auto feeder. So dia macam kita letak makanan dalam tu ataupun air, dia akan keluar turun sampai makanan tu habis. Dia akan turun. Ayolah. So kita tak perlu nak top up. So maknanya dia memang jadi khas untuk kucing yang
jadi berkeadaan lah. Okey, tapi maksudnya ada setengah-setengah owner, mereka mungkin dah tetapkan pagi sekali makan, petang, tapi kalau tinggal kat rumah macam tu dengan feeder yang keluar je tu kan, dia habis dia pergi makan lagi, habis dia pergi makan lagi. Tak apa macam tu? Tak apa, tak apa. Asalkan kita tahu dia ada makanan, ada air, kita pun rasa lega nak pergi mana-mana. Asalkan dia makan lah. Yes. Okey. Dan dari segi penjagaan pula yang perlu kita titik beratkan, memang kena ambil, kita pergi hantar boarding, kita memang kena ambil juga package grooming ke, ataupun tak payah pun sebenarnya itu untuk fancy-fancy saja, macam mana? Okey, kalau grooming ni bergantung pada owner tu juga, sebab kadang-kadang bila kucing ni masuk dekat dalam boarding, bila dia duduk dalam tu automatically badan dia akan jadi berbau lah, sebab bila dia duduk dalam cage, kucing mungkin akan duduk dekat dalam litter box, so dia akan bergelumang dalam tu, so dia akan jadi berbau. Kadang-kadang owner ni ada yang cerewet, so dia akan minta dia punya tempat tu akan buat grooming sekali lah. So bila dia dapat tu dah wangi dah, dia dah tinggal nak letak masuk dalam rumah je. Okey. Ada soalan lain, Terence? Saya kekurangan soalan sebab saya bukan pemilik kucing dan saya juga bukan antara orang yang menonton video kucing di YouTube macam Rina. Iya, okey. Tapi sebenarnya... Tapi dah ramai dah. Ya, dah jadi macam trend. Pendapat Johan lah, bila orang dah mula memberi perhatian kepada kepentingan menjaga, kepentingan orang kata menyayangi dan mencintai haiwan peliharaan seperti kucing, sebenarnya ia sedikit sebanyak memupuk satu persekitaran yang bagus sebenarnya. Jadi orang bila tengok video kucing kena aniaya pun kena hentam tu terus. Orang dah expose dengan benda macam ni. So bila dia jadi satu trend macam bila musim perayaan orang akan buang kucing sebab dia akan macam mana ni tak ada tempat nak letak. Kadang-kadang orang ni tak tahu ada hotel kucing, ada servis macam tu. Biasanya orang-orang yang ambil mudah lah kira. So harapnya tidak akan berlaku lagi lah, akan datang, akan berkurang. Dan untuk orang macam saya yang sedar diri, jangan ada haiwan peliharaan. Oh. Ya, okey. Sebab dia tahu tak boleh jaga kucing. Tak boleh jaga ataupun takut kehilangan? Semua dalam satulah. Semua sekali. Semua sekali. Okey. Kalau nak cerita tentang musim perayaan, ada juga kucing yang dipostkan dengan baju-baju raya baju dan raya, sebagainya. ada baju raya sendiri. Macam mana Johan, ada trend untuk baju raya kucing? Tak ada lagi buat masa sekarang. Tak ada lagi. Baju raya hipster tak ada. Tak ada. Walaupun hari tu ada pernah viral sekali orang buat jahit untuk baju Melayu kucing, tapi saya rasa itu saja je. Tak ada sajalah, sebenarnya tak adalah. Tapi sebenarnya kalau kucing kita pakaikan pakaian macam tu tak apa. Tak apa. Cuma jangan lama sangat tu. Actually jangan bagi lama sangat sebab kita takut dia tak selesa. Bila tak selesa nanti bila dia kucing akan beraya juga kan, so dia boleh jadi fungus. Sebab kadang-kadang orang yang pakai collar tu bila dibuka kadang-kadang tak ada bulu dah kat sini. Kalau ketat sangat terutamanya kan. Okey. Dan juga mungkin dari segi garis panduan lah, sebab takut kalau dah ramai sangat orang suka kucing, rasa mereka boleh buat studio sendiri, pet studio sendiri, mereka boleh buat pet hotel sendiri, tapi tak ada pengalaman ataupun kelayakan yang cukup. Mungkin bukan dari pengajar veterina, ataupun mungkin bukan ada pengalaman lama contohnya. Apa pendapat Johan pula? Bagi Johan, dia kena ada knowledge lah yang paling penting, sebab bila dia buka sesuatu tempat, dia kena set upkan sistem dia sendiri untuk dia selesa nak buat kerja dia lah. And then dia pun kena tahu selok-belok tentang kucing ni supaya tidak ada masalah-masalah yang boleh menjadi risiko bisnes tu sendiri. Okay, so Johan balik kampung tak? Balik. So Jellybean ni macam mana? Jellybean ni saya akan bawa balik. Bawa balik? Okey, kita bergantung kepada tuan dia. Tuan dia kata boleh berjalan sama, boleh lah. Memang kalau awak ikut Instagram awak tahu Jellybean pergi ke mana-mana pun jangan pergi kan? Ya. Okey. Dan kalau untuk baka tertentu, maksudnya ada penjagaan yang berbeza-beza. Betul. Dan ini pun nak kena tahu juga. Kalau di Malaysia, baka apa yang paling banyak sekali orang pelihara selain daripada baka tempatan? Okey, kita yang paling banyak yang saya tengok ialah Persian, Coon, British Shorthair
and then Scottish Fold, Munchkin. Sekarang ni yang Munchkin, ni ialah 5 ni yang popular lah di Malaysia sekarang ni. Yang mana yang paling susah nak dijaga? Okey, yang paling susah nak dijaga ialah Persian. Oh. Persian sebab Persian ni ada struktur hidung dia akan buat mata dia sentiasa berair. Bila orang yang tak tahu memang dia akan cakap kucing ni sakit mata. Sebenarnya bukan. Dia memang jenis ada discharge dekat mata. So kita pun memang ada tear stain remover nama dia untuk khas untuk lap mata dia. Sebab kalau contohnya Persian yang warna putih memang mata dia akan kotor lah. Nampak obvious kotor lah sebab putih kan. So dia kuning-kuning tu. Groomer kucing ni yang ada high spec punya tear stain remover ni pun akan ajar beginner lah. Tapi yang paling suka ialah Persian. Kalau macam British Shorthair tak susah sangat. British Shorthair tak susah sangat. Cuma kena daging sentiasa. Fresh meat sentiasa. Fresh meat. Sebab nak bagi dia plump. Wow. Okay, so memang itu antara dia punya diet lah, nutrition planning untuk kucing ni. Johan, mungkin ucapan Selamat Hari Raya Johan kepada peminat-peminat kucing macam Johan di luar sana. Okey, selamat Hari Raya kepada semua cat lover yang ada di luar sana, dan pastikan kucing anda dijaga dan semuanya difikirkan sebelum anda balik ke kampung lah. Itu saja. Terima kasih. Dan cintailah kucing semua. Mereka tidak melukakan anda, melukakan hati anda pun. Ya. Tidak dan pastikan seperti tempat boarding manusia. tu yang macam Johan cakap tadi lah. Pastikan bersih dan semuanya dititik beratkan, terutamanya dari segi pencegahan penyakit. Okey. Baik, terima kasih Johan kerana bersama kami. Terima kasih juga Jellybin. Kita nak ambil gambar dengan Jellybin, post dekat Instagram kita. Famous lah lepas ni. Follower kita meningkat juga tumpang populariti Jellybin. Malaysia.